Baik penonton, seperti yang kita sedia maklum, minggu lalu Bank Negara Malaysia BNM telah mengumumkan kadar dasar semalaman ataupun OPR, Overnight Policy Rate, telah pun dinaikkan 25 mata asas dan ini merupakan kenaikan yang kali ketiga pada tahun ini, menjadikan OPR terkini negara adalah pada kadar 2.50%. Jadi kita akan memahami dengan lebih jelas pada pagi ini bagaimana strategi usahawan-usahawan PMKS dalam menghadapi kenaikan OPR ini. Untuk kita mendapatkan penjelasan, kita bersama dengan tetamu Encik Ahmad Muzakir Hamid yang merupakan pengerusi hal ehwal usahawan Persekutuan Alumni UiTM Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk permulaan ini kita sedia maklum ini situasi yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat luar sana, khususnya dalam kalangan usahawan-usahawan. Kali ketiga kenaikan OPR pada tahun 2022. Tapi terlebih dahulu mungkin Tuan boleh memberi penerangan bagaimana realiti semasa untuk usahawan-usahawan selepas berdepan dengan cabaran pandemik, kenaikan inflasi dan juga pada ketika ini kenaikan OPR. Bagaimana? Sudah semestinya satu cabaran yang cukup besar untuk PKS menghadapinya. Namun kita juga tidak boleh melihat ini satu beban kerana ada asasnya Bank Negara menaikkan kadar ini dan kerajaan juga turut serta kerana ia tidak lain tidak bukan untuk menstabilkan ekonomi negara. Cuma apa yang naik ini telah memberi kesan kepada PKS yang cukup orang kata besar juga apabila tahun ini adalah dianggap tahun pemulihan setelah kita melalui fasa yang cukup mencabar 2 tahun lepas. Namun kita juga berbalik kepada OPR ini. Kita tak lain dia melibatkan pinjaman bank. Oleh itu PKS kena bersedia untuk menghadapi benda ini dan kita yakin banyak PKS boleh kata majoriti mempunyai pinjaman di bank. Maka kita ada solusi dia yang dicadangkan oleh 2-3 pihak. Antaranya kita kena restructure balik kewangan kita di mana PKS boleh berunding dengan bank-bank bagaimana untuk restructure mungkin pada asasnya pinjaman itu merangkumi pinjaman jangka panjang. Mungkin sebelum ini 7 tahun, mungkin kita boleh pergi ke bank memohon untuk restructure kepada 9 tahun ataupun lebih. Dan itu telah membolehkan pihak PKS membayar bulanan yang cukup kecil. Kerana bila naik OPR, automatik dia akan menaikkan lagi bunga bulanan dan ia cukup membebankan pihak PKS. Dan yang kedua, apa yang disarankan oleh pengurusi pemulihan negara baru-baru ini yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk pihak bank mempertimbangkan ataupun pihak kerajaan untuk moratorium khas kepada PKS. Yang ini juga membantu kita jika dapat kelayakan yang untuk PKS moratorium khas. Namun 2-3 hari lepas saya ada terbaca kenyataan Menteri Kewangan mengatakan kerajaan juga dia tidak mengeluarkan kenyataan tetapi dia lebih kepada kenyataan untuk moratorium itu dia belum lagi, cuma dia mengatakan pihak PKS boleh berunding dengan bank dan pihak Kementeri Kewangan juga tu menyokong hasrat yang PKS nak. Sudah pasti bila kita melihat kenaikan OPR ini, ada juga dalam kalangan usahawan PMKS di luar sana yang mengeluh dan juga memberi penyataan bahawa kenaikan OPR ini sudah pasti akan menyebabkan kos perniagaan akan meningkat, sekaligus ianya akan menyebabkan bebanan kepada rantaian pengguna-pengguna di luar sana. Jadi mungkin Tuan boleh memperincikan lagi apa antara limpahan kesan secara langsung kepada PKS akibat daripada kenaikan OPR ini dan juga rantaian ekosistem itu sendiri bagaimana Tuan? Sudah pasti kita sekarang ini ramai melihat PKS terkesan. Bukan saja kalau kita ikut rantaian dia, bukan PKS saja, pengguna juga, customer juga turut terkesan apabila dia rantaian ini apabila kenaikan inflasi tadi tidak dapat dibendung, di mana pihak pengeluar telah mengeluarkan satu produk yang tinggi
sampai kepada pihak pemborong kepada peruncit kepada PKS, dan secara tidak langsung akan naik harga barang-barang tersebut. Cuma apa yang kita berbalik kepada OPR ini, lain tak lain kita kena PKS juga mesti mencari alternatif yang terbaik bagaimana untuk menghadapi ini dengan restructure balik kewangan. Seperti yang saya katakan, kemungkinan apa yang utama dulu dalam segi kewangan perniagaan tidak boleh bercampur dengan kewangan personal. Kewangan perniagaan adalah modal dia tidak boleh menjadi untuk personal, dan pembayaran begitu juga. Dan ada, saya mengambil contoh PKS dalam bidang catering contohnya. Dia boleh mengecilkan operasi dia supaya apa yang berlaku pada hari ini sebagai overhead yang kecil. Contohnya sebelum ini dia mempunyai ada transport sendiri untuk menghantar catering, dan sekarang kita tengok platform transport sudah ada banyak, dan kita boleh orang kata mengecilkan tak ada transport. Maknanya ini adalah jalan terbaik untuk PKS untuk restructure balik kewangan mereka. Okey, pandangan tuan sendiri, wajarkah pada ketika ini pelaksanaan kenaikan kadar faedah ini dilakukan secara bersasar, bukannya secara keseluruhannya? Sebagai contoh, mungkin peniaga-peniaga yang mempunyai rekod pinjaman yang bagus, yang cantik, mereka tidak dikenakan kadar faedah ataupun seperti kesan langsung daripada kenaikan OPR ini. Bagaimana, Tuan? Itulah, ada yang mencadangkan supaya kerajaan OPR ini sudah naik, sudah tentu kita tak boleh nak mengubahkan apa-apa keputusan. Tetapi ada yang mencadangkan agar kerajaan memberi subsidi di dalam kadar tersebut. Contohnya, masih yang naik tadi diberi subsidi oleh kerajaan, maka PKS lagi apa yang itu yang akan sentiasa membayar yang sama juga di masa kenaikan OPR ini. Dan juga kita menghadapi ketidaktentuan ekonomi di peringkat global dan juga ketekanan inflasi di peringkat global juga, pasti impaknya turut dirasai oleh kita, ekonomi Malaysia sebagai ekonomi yang terbuka. Jadi dalam situasi semasa sekarang ini, selain apa yang dinyatakan Tuan tadi berkenaan penstrukturan semula kewangan bagi perniagaan PMKS, apa lagi sebenarnya strategi-strategi yang perlu diperkasakan, yang perlu diolah oleh PMKS pada ketika ini untuk menghadapi bukan saja cabaran kenaikan OPR tapi juga cabaran-cabarannya pada masa akan datang? Sudah pasti kita juga memerlukan bantuan dan sokongan kuat pada kerajaan, kerana PKS ini adalah tulang belakang ekonomi negara. Seperti mana di negara luar, saya mengambil contoh di United Kingdom, dia telah melakukan kolaborasi di antara usahawan mereka di dalam industri ini untuk bersama-sama dari bawah agensi mereka. Cuma bila ada kolaborasi di antara agensi kerajaan ini telah akan boleh membentuk lagi PKMS lebih kepada orang kata stabil dari segi kewangan, dari segi marketingnya, dari segi penjenamaannya. Memang kita mengharapkan sesuatu yang kerajaan boleh mengambil langkah-langkah untuk memperkasakan PKS. Dan kita kena ingat PKS memang dia ada berbagai golongan. Dan kita bercakap sekarang di golongan yang PKS yang bawah, yang kecil. Dan mereka ini perlu dibantu dari segi geran. Jika ada geran di mana-mana geran ini, supaya kerajaan seperti yang berlaku di masa COVID, kerajaan telah banyak mengeluarkan geran. Dan kita mengharapkan juga pada tahun ini kerajaan boleh bantu lagi geran, kerana sebab di masa ini belum lagi PKS mencapai keuntungan. Ia hanya adalah untuk pemulihan, dan kemungkinan tahun depan atau tahun seterusnya barulah memikirkan keuntungan. Setelah 2 tahun terhenti dalam perniagaan, sudah pasti aliran tunai mereka juga out, maknanya berkurang, tidak melalui seperti normal. Ini yang kita harapkan. Okey. So pasti bila kita melihat berkenaan situasi kenaikan OPR ini, dua situasi yang akan kita lihat. So pasti dari segi peniaga itu sendiri akan menyerap keuntungan yang diterima mereka, dan yang kedua pastinya kita melihat bagaimana PKS ini terpaksa menaikkan kos operasi mereka. Jadi dalam situasi akan datang ini, pastinya bajet 2023 akan menjadi tumpuan kita semua. Jadi harapan daripada Tuan sendiri untuk golongan PKS ini? Harapan kita supaya bajet
2023 ini lebih mementingkan kepada semua golongan PKS termasuk golongan luar bandar, bandar dan ia merangkumi cukup yang besar lah kita mengharapkan supaya menambahkan geran lah, terutama geran. Sebab dari segi pinjaman sekarang ini banyak PKS sudah menanggung beban yang cukup berat kerana bila melakukan pinjaman sudah tentu bayaran bulanan ditambah pula dengan kenaikan OPR. Dan saya rasa buat masa ini PKS memang tidak bersedia. Tetapi namun demikian kerajaan juga saya mengharapkan memberi geran. Cuma geran itu mesti sapa kepada golongan sasar dan syarat-syarat untuk mendapatkan geran itu janganlah memayahkan. Kerana ada juga melancarkan geran tetapi di peringkat pelaksanaan untuk mendapatkan geran ini memang sukar. Kita mengharapkan kerajaan membuat satu bajet yang cukup besar kepada PKS. Baik, kita harapkan melalui perkongsian pada hari ini dapat membantu sedikit kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk merangka perniagaan mereka dan menghadapi ketidaktentuan ekonomi di peringkat global dan pastinya ini merupakan langkah yang terbaik untuk kita terus memperkasakan ekonomi PMKS sebagai tunjang ekonomi negara. Terima kasih saya ucapkan kepada tamu kita itu Encik Ahmad Muzakir Hamid, Pengerusi Hal Ehwal Usahawan Persekutuan Alumni UiTM Malaysia. Terima kasih tuan. Sama-sama. Baik penonton, sepastinya ketika ini kita akan terus saja meninjau keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari